Bahagia Ustazah Nur Hafizah Musa Kekonti. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah petang-petang hari ini Ustazah, sambil-sambil memandu tu, sambil-sambil dengarkan suara Ustazah, insyaAllah sebagai perkongsian dan juga sebagai simpanan dan juga bekalan untuk kita amalkan dalam karya hidup kita sehari-hari Ustazah. Usrati ni memang sangat, dengan Usrati dekat di hati, insyaAllah untuk sama-sama kita kongsikan. Tajuk kita hari ni kebiasaan yang berharga. Kebiasaan tu selalu kita lakukan Ustazah, ya, tapi kadang-kadang kita tak perasan detik-detik yang berlalu ataupun perkara-perkara yang kita lakukan tu sebenarnya berharga. Kalau kita tak niatkan dengan baik, dia taklah jadi seperti mana yang sepatutnya Ustazah. Sia-sia Ustazah, ya. Okey, sebagai mukadimah Ustazah, silakan. Baik, terima kasih Yati yang Ustazah kasihi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Jadi seperti mana yang telah Yati utarakan tadi, ya, tajuk usrati kita pada petang ini ialah apa dia, Yati? Kebiasaan yang berharga. Sama ada kena ataupun tidak tajuk yang kami berdua dah bincangkan itu, ya, dengan apa yang saya nak sampaikan, wallahu a'lam. Tetapi sebenarnya yang Ustazah maksudkan, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ialah didikan dalam keluarga, sama ada untuk kita mendidik diri sendiri ataupun ahli-ahli keluarga kita yang lain, menerusi kebiasaan yang menjadi rutin tetapi subhanallah memberikan impak yang sangat besar dalam merubah diri kita untuk menjadi yang lebih baik. Ya. Sebab realitinya, Yati, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, Ustazah percaya setiap orang yang beriman, ya, setiap orang Muslim, Muslimah, pasti ada di benak hati dia nak jadi orang yang baik-baik. Ya, dan orang yang baik-baik pasti ada rasa nak jadi orang yang lebih baik. Kalau mungkin Yati masih muda lah compare dengan Ustazah, ya. Pada satu peringkat umur yang kita dah masuk 40, Yati, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, lebih-lebih lagi kita akan berfikir, sesuatu yang benar-benar yang kita nak cari dalam kehidupan kita dengan lebih tepat dan jelas. Dan Ustazah boleh menyebutnya sebagai satu persediaan ataupun berkait dengan apa yang disebut oleh Nabi SAW, orang yang paling cerdik, ya, orang yang paling cerdik ialah orang yang menyiapkan bekal untuk matinya. Itu yang paling cerdik. Kita mungkin boleh mendefinisikan orang cerdik itu, boleh memberikan ciri-ciri kecerdikan tu dengan macam-macam ikut cara kita lah. Ya, ada PhD ke, ada gelaran-gelaran itu dan ini ke, banyak mana bentang. Itu semua tak ada masalah lah, terpulang kepada kita. Tetapi satu yang dinobatkan paling cerdik, seperti mana hadis Nabi SAW, ialah orang yang bersiap sedia untuk menemui kematian, ya, untuk bertemu dengan Allah Azza wa Jalla, dan dalam keadaan, ya, dia bersiap sedia untuk menyediakan bekal dia. Jadi kan, Yati, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, akan datang satu perasaan dalam diri kita untuk menjadi yang lebih baik daripada semalam. Ya, ada banyak lagi amalan-amalan orang-orang salih, da'bus salihin, yang kadang-kadang masih belum menjadi sebahagian daripada rutin kita. Ya, sama ada zikrullahnya, sama ada qiyamul lailnya, sama ada puasa sunatnya, ya, sama ada sedekah jariahnya, yang da'bus salihin, sunnah orang-orang salih terdahulu, salafus salih, tapi belum menjadi sebahagian daripada sesuatu amalan yang sebati dengan kita. Jadi bila ada perasaan tu nak jadi yang lebih baik, maka inilah yang Ustazah nak kongsikan, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Beri pentingnya menjaga ada 4 perkara, ada 4 masa yang biasa kita lalui. Tiap-tiap hari kita akan melalui masa-masa ini. Tetapi ia menjadi satu indikator kepada Ibnul Qayyim bahawa ia merupakan satu 4 keadaan yang disebut oleh Ibnul Qayyim yang menjadi asas, standard ataupun tanda-tanda pokok
untuk seseorang itu dikatakan benar-benar ia mengharapkan Allah dalam hidup mereka, benar-benar mencintai Allah dalam hidup mereka. Dan bila Ustazah lihat keempat-empat yang disebut oleh Ibnul Qayyim, ya, dan kemudian baca huraiannya, termasuk ada yang disebut dalam buku Jaddid Salatak, perbaharuilah solat kamu, antaranya ada juga disebut dalam kitab tersebut. Sampai Ustazah buat satu rumusan, ya Allah, mungkin di sini sepatutnya aku bermula. Sama ada untuk diri kita sendiri ataupun yang kita nak didik anak-anak kita ni, ya. Bermula dengan 4 keadaan tu. 4 benda yang paling asas sekali. Di mana insya-Allah kalau kita boleh merubah, kalau kita boleh mengurus dan memperbaiki 4 perkara yang disebut oleh Ibnul Qayyim ini, Ustazah dengan satu keyakinan tuan-tuan dan puan-puan sekalian, barangkali ataupun kita berharap nantinya Allah akan menolong, akan menjemput kita, ya, akan mengurniakan kepada kita nikmat yang lebih besar, ya, mungkin boleh jadi ahlul qiyam, jadi ahlul Quran, jadi apa-apa sajalah ikut kehendak Allah Azza wa Jalla. Tapi sebagai seorang hamba Allah yang dikehendaki untuk menunjukkan kesungguhan itu, kita kena bermula dengan 4 perkara besar ini. Inilah yang akhirnya Ustazah dan Yati pun, ya, pilih, keluarlah tajuknya tuan-tuan, kebiasaan yang berharga. Ya, sebab benda ni benda biasa, tetapi kita yang sudah terlupa untuk benar-benar menghargai kebiasaan tersebut. Yang pertama tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ini masa yang sangat special dalam kehidupan kita, tapi kita kadang-kadang terlepas pandang. Agak-agak apa Yati yang saya nak sebut ni? Yang pertama ialah ketika seseorang ingin tidur. Saat-saat kita nak tidur tu adalah saat yang sangat penting dalam kehidupan kita. Yang kadang-kadang orang kita atau bukan orang lain, ustazah ke siapa-siapa, kita tak perasan pun untuk menghargai beberapa minit ataupun 1 jam, ya, ataupun setengah jam sebelum kita tidur sebagai satu kebiasaan yang sangat berharga untuk kita uruskan. Subhanallah. Kenapa? Kerana apabila kita benar-benar menguruskan saat kita nak tidur, di mana tidur itu sendiri disebut sebagai mati kecil. Ya, maknanya belum pergi ke mati besar, mati yang sungguh-sungguh. Mati kecil, hari-hari kita mati kecil. Ya, yang benar-benar menunjukkan bagaimana persiapan kita untuk mati yang sungguh-sungguh ni. Yang kita duk minta Allahumma khtim lana bihusnil khatimah. Maka kata Ibnul Qayyim, ambilkan ayat dia, terjemahan dia, ketika seseorang ingin tidur, saat panca indera dan anggota tubuh mulai beristirahat daripada segala kesibukan, sementara hati bersatu, terfokus terhadap sesuatu yang dicintainya, dia tidak akan tidur kecuali mengingat sang kekasih dan menyibukkan hatinya dalam keenakan dan kenikmatan mengingati kekasihnya, yakni Allah. Penting nak tidur. Nak tidur malam lah yang menggambarkan sebenarnya siapa kekasih kita dalam hidup kita ni. Kan biasa orang macam cinta nak tidur itulah yang letak tangan atas kepala, ingat cik abang, ingat cik adik, kan? Betul kan? Itu masa-masa yang betul-betul kita dah, sebab kita dah rehat badan kita, dah tak ada buat kerja, tak ada apa. Masa itulah yang menjadi satu tumpuan, titik fokus dia, siapa yang jadi perhatian kita. Dan ia sangat penting. Ia sangat penting. Sebab itu, kita uruskan suasana sebelum tidur. Dan banyak sekali ajaran-ajaran Islam bagaimana untuk menguruskan beberapa detik sebelum tidur supaya kita tidur ini betul-betul bersiap untuk mati kecil. Yang boleh jadi akan mati sungguh-sungguh, siapa tahu ya. Masya Allah, benda ni semua bergantung kepada kehendak Allah. Maknanya ambil wuduk sebelum tidur. Benda ni Ustaz cakap untuk diri kita sendiri dulu. Yang anak-anak ni akan tengok contoh mak ayah dia ni. Dia tengok, ya Allah, mak ayah dia sepanjang hidup dengan mak ayah dia 20 tahun, ya, berbelas-belas tahun, memang dia nampak mak ayah dia istiqamah. Sebelum tidur ambil wuduk. Kemudian benar-benar kita menyiapkan diri untuk mati kecil tu dalam keadaan yang bersih. Ya, kalau boleh solat witir dulu, solat witir. Ataupun kita istighfar. Ada banyak sangat ajaran Islam bagaimana nak jadikan tidur kita itu tidur yang benar-benar persiapan untuk mati kecil. Ada yang baca surah Al-Mulk, ada yang baca surah Al-Waqi'ah, ya, ada yang baca 3 qul betul-betul, ya, minta perlindungan daripada Allah. Dan untuk orang yang berwuduk, maka Allah akan datangkan malaikat duduk di sisi ubun-ubun dia, di sebelah dia, terus mendoakan keampunan dia sampai dia bangun tidur.
Kenapa saya sebut benda ni semula, tuan-tuan dan puan-puan? Sebab zaman hari ni ada orang tidur depan TV. Betul kan, Yati? Betul. Ada yang TV dalam bilik, TV kat dapur, TV kat sana, tak kisahlah. Ya, dan kita kadang-kadang terlepas pandang. Kita tidur depan TV. Lepas kita tengok TV, TV pula tengok kita. Kita tidur dengan TV. Ya Allah, bayangkan satu kebiasaan hari-hari kita buat tidur malam. Tapi kita lupa bahawa saat kita nak tidur itu terlalu berharga untuk merubah diri kita menjadi yang lebih baik. Kalau ustazah di pihak mak ayah gagal untuk buat, kasihan anak-anak kita yang tak dapat kita didik melalui kebiasaan. Sebab tu bila ustazah baca apa yang disebut oleh Ibnul Qayyim, memang rasa sangat berdosa, tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita tak benar-benar menekankan perkara ini dalam pendidikan terhadap anak-anak kita, dalam usrati kita, dalam usrah kita. Ya, nak kena ada kesungguhan. Memang kadang-kadang penat, Yati, malas, segala macam, semua bercampur-campur lah. Ya, bisikan nafsu lah, bisikan macam-macam. Tapi benda ni kita kena ingat, ini kebiasaan yang sangat berharga. Ia boleh merubah kehidupan anak-anak kita. Ia boleh merubah kehidupan kita jadi yang lebih baik. Kenapa? Sebab kita bersiap. Tunjuk pada Allah. Kita memang nak husnul khatimah. Buktinya apa? Setara yang mati kecil tiap-tiap malam ni pun kita uruskan diri sebaik mungkin yang boleh kita buat. Mudah-mudahan dengan itu menjadi satu tanda betapa kita naknya mati dalam keadaan yang baik-baik. Ya, tidur di lambung kanan. Kan semua macam-macam tata cara yang tak perlu saya sebutkan lagi. Tuan-tuan dan puan-puan semua tahu. Tapi kenapa kita terlepas pandang? Kita tak terasa betapa pentingnya persiapan pengurusan sebelum tidur. Tidur dalam keadaan yang bersih, zahir dan batin. Ada ramai di luar sana, Yati, ya, kita pernah dengar sanak saudara kita ke, orang kampung kita ke, ya, yang tidur malam, esoknya tak bangun dah. Betul. Bukan lagi mati kecil, tapi benar-benar diambil, ya, nyawanya oleh Allah Azza wa Jalla. Dan yang pertama ini sangat memberi inspirasi. Apa dia? Seseorang yang sangat baik, yang sangat cerdik dalam hidupnya, ialah orang yang sentiasa berfikir bahawa setiap kata-kata, setiap perbuatan, setiap langkah dalam hidupnya memang sepatutnya menjadi satu benda yang akan jadi bekal untuknya setelah dia mati. Kita kena fikir macam tu. Ya, sebab kita dah uruskan malam-malam tidur. Menunjukkan apa? Ini bekal, ini bekal. Ini persiapan. Itu yang pertama, Yati. Ya, ada pun yang kedua. Yang kedua, saya sebutkan dia punya kata-kata itulah, terjemahan dia. Ketika seseorang terbangun daripada tidur, maka perkara pertama yang terlintas dalam hatinya adalah mengingati kekasihnya. Ketika dia terbangun, apa yang telah dialami jiwa akan kembali lagi bersamanya, iaitu mengingat sang kekasih, di mana perkara itu telah menguasai tidurnya. Kalau tadi kita nak tidur, apa yang menjadi perhatian kita? Kalau perhatian kita, ya Allah, nak menghadap Allah, entah akan dapat bagi semula nyawa ataupun tidak, ya, roh masuk ke tidak dalam badan kita ni. So maknanya kita nak bersih-bersih diri, ingat Allah, zikrullah, baca 3 qul dan sebagainya. Nanti kita bangun, dia akan tetap ada link dengan yang sama tadi sebelum tidur. Sambungan dia. Ya, subhanallah. Dan benda ni sangat penting. Ini adalah permulaan kehidupan kita untuk hari baru seterusnya. Tuan-tuan, mudah saja kita nak faham. Yang kedua ini, takkan Allah bagi, takkan dapat pada orang-orang yang bangun lewat. Nah, ini tak terkecuali siapa pun. Ya, kalau bangun pukul 7, bangun 7.30, agak-agak apa yang akan jadi perhatian kita? Wah, dah lambat nak pergi kerja, nak mandi, nak itu, nak ini. Tapi cuba bayangkan, orang yang uruskan masa tidur dia pukul 4.30, pukul 5 atau 5.30, pasti ketika dia terfikir, insya-Allah sempat lagi 2 rakaat tahajud ni. Itulah keadaan orang yang menguruskan masa bangun tidur dengan baik. Kalau tadi sebelum tidur, jadikan satu kebiasaan bagaimana? Mengingati Allah. Bersihkan diri. Kita dah lama dah hidup yang siang-siang tu. Ini masa bersihkan diri. Lapangkan hati daripada kemarahan dengan sesiapa pun. Maafkan, ya. Buang dendam dan sebagainya. Nanti bangun tidur, benda tu yang sama. Kita dah bersih tadi, bangun. Itu adalah masuk untuk ingat Allah. Sebab itu, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, pengurusan tidur yang paling baik, hatta kita terjaga. Ya, macam pukul 3 terjaga ke apa. Tengok Nabi kata, kalau terjaga, tergerak, maka baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulk wa lahul hamd yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Subhanallah walhamdulillah wallahu akbar. Astaghfirullahal azim.
Itu yang Nabi suruh baca. Sebab apa? Supaya bila kita jaga daripada tidur, kita kembali mengingat sang kekasih tadi. Mengingat pencipta kita, yakni Allah Azza wa Jalla. Dan benda ini walaupun inilah rutin kita ni, Hati. Yang saya cakap ni, benda tu berlaku tiap-tiap hari. Betul. Setiap hari tidur, tiap-tiap hari tidur, tiap-tiap hari bangun. Tapi lebih baik kita duduk secara jujur. Kita koreksi diri sendiri. Macam mana aku tidur, macam mana aku bangun. Sama ada zahirnya ataupun batinnya, hatinya macam mana. Kenapa kita tak memberikan satu pengurusan yang terbaik sebelum tidur, dan pengurusan yang terbaik macam mana kita nak bangun? Apa kita nak buat setelah bangun? Pukul berapa kita nak bangun? Subhanallah, ini adalah satu langkah awal bagaimana untuk jadi manusia yang lebih baik. Sebab kadang-kadang tak terjawab. Kenapa payah nak bangun qiyam tak terjawab soalan-soalan macam tu. Macam mana kita nak buat itu, nak buat ini? Rupanya ada benda rutin, ada benda kebiasaan yang sangat asas, yang sangat basic. Tapi telah disebut oleh Ibnul Qayyim sebagai asas, standard dan tanda-tanda pokok dalam benar-benar mengharapkan Allah, cari redha Allah dan mahabbatullah, kecintaan kepada Allah. Itu dua perkara kita tengok untuk diri kita sebagai ibu bapa. Dalam masa yang sama, inilah penekanan kita kepada anak-anak kita. Kita tengok anak-anak kita, 5 orang anak kita, macam mana dia bangun tidur? Apakah dia bangun tidur nanti yang last sekali dah siap semua, ataupun kita kata dah bangun tidur, dah siap-siap lupa nak sembahyang subuh kan anak-anak kecil kan, ada yang sekolah rendah macam tu, sibuk menyiapkan diri, ataupun kita dah disiplinkan. Sebenarnya kita nak tidur ni, kita ingat Allah, bangun tidur juga ingat Allah. Nanti insya-Allah satu mas yang dia punya antara bangun dengan tidur pula tu, yang itu Allah akan jaga kita. Masya-Allah. Ihfazillaha yahfazka. Ini benda yang sangat basic. Yang ketiga, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, insya-Allah yang ketiga ni kita boleh sambung sebentar lagi lah. Betul, insya-Allah. Dan itu baru dua pun sudah mencuit hati sebenarnya Ustazah. Mencuit hati bukan bagaimana untuk sama-sama kita muhasabahkan diri sebagaimana Ustazah nyatakan tadi ada orang ni bukannya bersedia tidur tu untuk mati kecil, tapi bersedia tidur tu untuk bangkit esok pagi. Dah fikir esok pagi macam mana sebagainya. Dan mungkin kita boleh perbetulkan mana yang tak betul dan kita jadikan kebiasaan perkara-perkara yang baik, yang betul ni Ustazah. Kita akan rehat seketika. Bagi anda jangan ke mana-mana, teruskan bersama kami di IKIM FM, pilihan utama anda menerusi Usrati. Pilihan utama anda tentunya di IKIM FM. Usrati kembali waktu ini bersama dengan yang bagi Ustazah Nur Hafizah Musa. Masya Allah, terima kasih Ustazah. Tadi dah pun diterangkan 1/2, maknanya setengah daripadanya, 2/4 daripada sepatutnya kita tahu. Bila tentang kebiasaan yang berharga, kalau kita tinggalkan begitu saja, sangatlah tak berbaloi sebenarnya Ustazah sebab benda tu memang akan terjadi pun dalam kehidupan kita. Nak tak nak memang akan berlaku. Tapinya antara kita ambil sebagai sisi yang terbaik ataupun kita hanya membiarkan dia berlalu begitu saja Ustazah Dan kita sambung lagi Ustazah. Untuk yang ketiga bagaimana Ustazah? Bagi Ustazah Yati, memang tidak boleh tidak. Bila kita bangun tidur, seperti mana tadi kita nak tidur, perhatian kita dan kita cuba sedaya upaya tumpuan kita bersihkan diri untuk ingat Allah, siap dengan mati kecil. Dan bila kita bangun, memang tidak boleh tidak perhatian kita patutnya yang berkait dengan Allah Azza wa Jalla. Macam mana nak baca Quran, nak solat, walaupun kita sangat banyak kerja. Sebab kadang-kadang Yati, kita bangun tidur, ingat kerja kita tak siap. Betul. Kita bangun tidur, ingat program hari ni kat mana. Kita bangun tidur, semua tu menggambarkan itulah dia kita. Kita bergelumang dengan makhluk. Kita memang tak tahu nak kata hamba siapa yang sebenarnya kita ni. Tapi dua keadaan itu kita uruskan dengan sebaik mungkin. Saya berkeyakinan tuan-tuan dan puan-puan sekalian, dengan satu sangkaan yang baik dengan Allah, bahawa kalau kita boleh menguruskan masa yang kita sedar ni, kan sebelum tidur tu sedar lagi kan. Kita buat yang terbaik yang boleh kita buat dengan izin Allah. InsyaAllah nanti masih mamai pukul 4:30 pagi, pukul 5 nanti, maka Allah akan menolong, mempermudahkan untuk kita jadi orang yang lebih baik. Itulah dia ahlul qiyam, orang yang selalu qiyamul lail dan sebagainya. Tapi kalau tak mulakan dengan sebelum dan semasa kita bangun, tak nampak pun kesungguhan kita untuk benar-benar mengharapkan redha dan kecintaan kepada Allah tu. Jadi mungkin susah sikit lah. Ini bukan pandangan Ustazah, tapi ini Ustazah petik daripada pandangan Ibnul Qayyim. Yang ketiga, saat yang selalu berlaku dalam kehidupan kita, iaitu ketika mana seseorang tertimpa kesulitan, ketakutan, kesusahan, maka hatinya hanya akan mengingat orang yang paling dicintainya.
Nah, ini psikologi manusia tu macam tu. Bila dia susah ataupun bila dia terlalu gembira, ya, atau bila dia takut, tak tahu kenapa hati kita ni akan cepat ingat pada orang yang sangat memberi kesan dalam kehidupan kita. Contohlah Yati, kita travel kan, tiba-tiba berlaku sesuatu kat perjalanan, cepat je nak SMS kat suami kan. Ya Allah bang, sekian. Itu apa benda sebenarnya kan? Nak beritahu itu psikologinya. Ya, benda tu bukan dia buat-buat. Kita selalu nak share, nak cakap, walaupun jarak kita dengan orang kita sayang tu beribu-ribu batu. Tapi ialah dengan teknologi sekarang kan, cepat je nak cakap. Kalau tayar kita pancit ke apa kan, ya, katalah kita buat kereta, suami tak ikut, tayar pancit. Memang kita, walaupun kita tahu suami tu takkan datang tolong pun, jauh sangat nak tolong kan. Kenalah minta dengan mekanik mana-mana yang dekat. Ataupun yang lebuh raya punya peronda kan. Tapi yang bestnya apa dia? Telefon suami kita juga. Nak beritahu, ya Allah, tayar pancit. Dan kita rasa satu kelegaan bila dapat merujuk dengan orang-orang yang kita sayang dan cintai. Dan benda ni penting untuk kita tidak lagi menjadikan makhluk sebagai yang pertama untuk kita rujuk, untuk kita adukan, untuk kita luahkan, tetapi kita letakkan yang pertama sekali adalah Allah Azza wa Jalla. Ini yang kadang-kadang orang tu, ya, kalau berlaku apa-apa, dia ikhtiar dulu. Bagi dia ikhtiar tu ialah dengan minta tolong dengan orang. Tak tolong orang ni, jumpa orang ni, tanya pula, dengan siapa ni, kaunselor mana yang okey ni, bagi nombor ni, pergi jumpa ni. Habis dah cara, barulah nak solat hajat 2 rakaat. Dia pun cakap lah, ya Allah, habis cara dah ni, ya Allah. Sebenarnya mungkin ada kesilapan dalam benda yang kita buat. Bukan itu sepatutnya. Sepatutnya yang mula-mula sekali yang kita rujuk adalah Allah. Nanti kalau yang mula-mula kita rujuk adalah Allah, maka Allah akan mendatangkan makhluk-makhluk yang hanya menjadi alat ataupun wasilah untuk menolong kita. Dengan izin Allah. Kita dah terbalik. Ini benda yang biasa berlaku dalam kehidupan kita. Benda biasa berlaku dalam kehidupan. Ya, kita menjadikan makhluk tu lebih utama, sama ada secara langsung ataupun tidak langsung. Yati, Ustazah, nak kongsikan sikit, ya, tuan-tuan dan puan-puan, tanpa menyebut nama lah. Ya, ada seorang hamba Allah, Ustazah tumpang, bukan tumpang lah, memang Ustazah pergi betul dengan beberapa orang sahabat, solat dekat masjid tempat dia lah, ya. Dan kemudian memang dia ada buat malam Jumaat tu Qiyamul Lail. Jadi Ustazah dengan beberapa sahabat ni ikut serta. Tapi kali yang Ustazah pergi tu, yang jadi imamnya suara yang sangat muda. Ya, kita boleh kenal suara tu lah. Dan subhanallah, suara dia mengalunkan bacaan ayat-ayat Quran dengan sangat syahdu. Memang kita dengar ayat Quran tu pun, ya Allah, runtun rasa hati ni. Okeylah, saya ikut dengan sahabat-sahabat Qiyamul Lail sampai habis tu, solat subuh. Kemudian ni lepas subuh tu, Ustazah dengan sahabat-sahabat ni bertemulah, ya, dengan pemilik tahfiz tersebut, ya. Masjid tu dekat kawasan tahfiz, ya. Okey, bertemu. Kemudian dia pun bagilah kami semua ni yang datang ni tazkirah. Antara yang dia sebut macam ni, tuan-tuan. Dia kata, sebenarnya satu kebahagiaan bagi seorang ayah, seorang ibu, bila boleh jadi makmum kepada anaknya sendiri, dia kata. Ya, dan dia pun katalah, dia kata, kami semua ni ikut tak Qiyamul Lail pagi tadi kan? Kami kata ikut. Dia kata, Alhamdulillah, yang jadi imam tu anak saya. Dia kata umur 15 tahun, dia telah hafaz Quran dalam tempoh 8 bulan. Masya Allah. Jadi kami bila tahu itu memang anak ustaz tu, jadi lagilah kami rasa teruja, ya Allah, kan memang betul lah yang Ustaz agak ni memang suara bukan suara orang 20-an ni suara orang remaja ni. Dengar pula dia kata anak dia hafaz Quran 8 bulan. Ya, memang masa tu saya tengok sahabat-sahabat Ustaz pun rasa pilu, sayu dengar kan. Kita mesti ingat anak-anak kita pula kan. Betul. Ya. Dan kemudian buat tak tahulah berapa kali dah Ustaz dengar daripada Ustaz tu, tapi kali ni dia cakap benda yang sama. Dia kata sebenarnya satu benda yang sangat besar yang kadang-kadang orang kata dia dah ikhtiar, tapi sebenarnya dia tak ikhtiar. Bila Allah sebut wasta'inu bis-sabri was-salah, minta tolonglah kepada Allah dengan sabar dan solat. Kita selalu kata kita dah ikhtiar. Dah hantar anak tuition, dah hantar anak sekolah tu, dah hantar. Tapi kita tak ambil resepi sebenar ikhtiar itu. Apa dia usaha kita? Wasta'inu bis-sabri was-salah. Sabar jadi satu rahsia ikhtiar yang sangat disenangi oleh Allah.
Dan solat itu sendiri, khusyuk kita solat, khusyuk kita berdoa, itu jadi satu ikhtiar yang terlalu mahal harganya. Ya, jangan menafikan ikhtiar yang tu, sebab nak buat bukan yang senang, sabar dan solat tu. Dan apa yang dia cakap, ya, dia kata lazimilah untuk bangun malam dan menangis tiap-tiap malam. InsyaAllah, kalau kita boleh menangis tiap-tiap malam di hadapan Allah kerana dosa-dosa kita, dan kita menyerahkan anak-anak kita itu pada rahmat Allah, InsyaAllah Allah boleh memberikan keajaiban-keajaiban, kurniaan-kurniaan Allah yang maha luas. Ustazah sampai bincang dengan suami lepas pada tu, Ustazah kata, yang ni lah yang kita belum buat. Ya, hantar tuition dah sudah dah, hantar sekolah dah sudah dah, membebel dah sudah dah, menasihat dah sudah dah, tak tahu banyak mana dah nasihat. Yang kita tak buat apa dia? Kita sebagai mak ayah bangun malam dan menangis, belajar untuk menangis di hadapan Allah kerana dosa-dosa dan kelalaian kita. Mudah-mudahan dengan itulah Allah mencurahkan untuk kita yang telah taubat nasuha, tiap-tiap malam taubat istighfar. Masya Allah, keajaiban daripada Allah, kurniaan Allah maha luas. Ya, dan ini yang Ustaz nak kaitkan tuan-tuan dengan kesulitan, ketakutan, kebimbangan, susah hati, segala macam. Kita kata kita ikhtiar, tapi sebenarnya masih lagi berkait dengan makhluk. Mana yang bangun malam nangisnya? Mana yang betul-betul minta ampun dan taubat daripada dosa-dosa? Ya, nanti insya-Allah Allah akan mudahkan, makhluk datang tolong kita. Adalah lorong-lorong dia, jimat masa, jimat semua nanti kalau sudah Allah berkenan. Tapi inilah perbezaan rutin, ya, kebiasaan seseorang yang biasa mencari makhluk, dah habis, dah fail dengan makhluk, baru cari Allah, dengan seorang hamba yang memang didik diri dia dan anak-anak dia, apa keadaan pun mesti Allah terlebih dahulu, yang paling utama, rujuk dengan Allah. Ya, sampaikan kita tengok, ya, sahabat-sahabat Nabi, contoh macam Sayyidina Ali, kalau berlaku apa-apa masalah dengan isteri ke, ada sikit selisih faham ke apa, memang Sayyidina Ali tempat tuju dia ialah masjid. Kalau Nabi nak cari Sayyidina Ali yang merajuk ke apa, kat masjid lah. Sebab dia akan ke masjid, solat di sana. Subhanallah, ya, inilah gambaran orang yang menjadikan rutin kebiasaan, apa-apa hal rujuk dengan Allah, apa-apa hal mengadu dengan Allah. Ya, rasa senang untuk mengungkapkan kata-kata yang merujuk, yang memberikan maksud. Yang pertama yang kita cari dalam hidup adalah Allah Azza wa Jalla. Macam contoh tadilah yang Ustaz bagi tadi kan, ya, kalau ada benda yang seronok sangat pun, kita excited nak share dengan suami, nak share dengan isteri, nak share dengan orang yang kita sayang lah. Sekarang jadikan tu nombor 2, nombor 3 lah. Ya, ada pun yang pertama dengan Allah dulu. Alhamdulillah, ya Allah, syukur dulu pada Allah. Kalau susah, cepat-cepat kita innalillah wa inna ilaihi raji'un dengan Allah dulu, nanti barulah nak share dengan yang lain-lain. Ini penting, kebiasaan yang kita kena didik diri kita dan juga ahli keluarga kita dan masyarakat. Sebab tuan-tuan dan puan-puan, dengan 3 daripada 4 yang saya sebutkan tadi, ini antara benda yang sangat diperlukan. Ini benda biasa ni, benda biasa. Kalau 3 ni kita fail daripada 4, itulah juga kebiasaan kita. Apa dia? Kita tak benar-benar meletakkan Allah dalam kehidupan kita. Ya, sebab itu yang lain-lainnya dia payah belaka. Nak hafal Quran payah, nak baca Quran payah, semua jadi payah belaka. Sebab benda rutin, tapi kita tak uruskan dengan baik. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, yang terakhir, ya, ayat yang keempat. Yang keempat ni bagi Ustazah, ini macam dia punya, ini adalah kekuatan yang paling utama. Rutin, rutin. Apa dia? Ketika seseorang ingin menunaikan salat, di mana salat adalah ukuran keadaan seseorang dan juga neraca standard bagi keimanannya. Itulah waktu yang telah jadi rutin kita, Zuhur, Asar, Maghrib, Isyak, Subuh. Kalau umur dah 50 tahun dah solat. Ya, bagi yang solat kan, ya, 40 tahun. Tapi subhanallah, rupa-rupanya saat kita solat, berdiri di hadapan Allah, itulah masa yang menentukan ukuran keimanan, ataupun inilah kita yang paling asli, yang paling original sekali. Ya. Walaupun hanya beberapa minit solat tu. Walaupun hanya beberapa minit. Tapi itulah kita yang paling asli, tuan-tuan. Kita dah melalui rutin solat ini bertahun-tahun. Ya, dan cuba kita renung, itulah keaslian kita, itulah kita yang original. Masih bila? Masih kita menghadap Allah. Orang lain tak tahu Yati. Masih yang luar-luar macam ni, Ustaz jumpa Yati, Ustaz boleh memperindahkan perangai Ustaz depan Yati. Ya, time orang jemput ceramah boleh pura-pura hipokrit ke apa, semua tu boleh buat belaka. Tapi percayalah, kita yang paling asli masa kita solat.
Kalau dalam solat itu ingatan kita adalah dunia, ingatan kita adalah makhluk, itulah kita yang asli. Siapa dia? Kita bukan hamba Allah yang kita kata yang sebenar, kita hamba dunia, kita hamba nafsu. Ya, tapi orang yang boleh berdiri di hadapan Allah, dan selalu kita kena cakap dengan diri kita lah, Yati, ya Allah, ini adalah aku yang asli. Apakah kita nak keaslian kita tu hamba dunia, keaslian kita tu hamba nafsu? Biar kita ni ada kegagahan sikit untuk apa? Untuk buat rutin ni 5 kali sehari rutin. Dengan apa? Dengan benar-benar mengingati Allah, ya, benar-benar menjadi satu neraca ukuran keimanan kita yang asli. Ya, sebab itu masa ni terlalu penting masa kita berdiri di hadapan Allah. Walaupun hanya untuk 5 minit, 7 minit, 10 minit, tapi ia terlalu penting sebab ia menggambarkan kita yang sebenar. Yang lain-lain tu boleh jadi topeng, ya, boleh jadi pinjam watak itulah, lakonan. Tapi subhanallah, tak ada siapa tahu macam mana kita solat, apa yang kita ingat, ya, tahap kekhusyukan kita. Itu benar-benar menjadi rahsia di antara kita dengan Allah Azza wa Jalla. Dan itulah kita yang paling asli. Keempat-empat masa ini, kita kena cakap dengan diri kita, kena cakap dengan anak-anak kita. Mari kita uruskan keempat-empat masa ini dengan baik. Sebab ia berperanan terlampau besar untuk mengubah kehidupan kita pada masa-masa yang berbaki. Ya, solatnya, nak tidurnya, bangun tidurnya, masa susahnya. Yang lain yang berbaki tu akan sangat senang, insya-Allah. Ya, tapi kalau kita solat tapi dalam keadaan yang lalai, walaupun hanya untuk 5 minit, tapi itulah cerminan keaslian kita yang sebenar, kan? Ya, jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, bila kita tahu apa yang disebut oleh Ibn Qayyim ni, mudah-mudahan kita boleh mengingatkan diri kita, ya Allah, aku nak sembahyang, aku nak solat. Mohon ya Allah kurniakan hati yang khusyuk, dan kita berusaha, ya, cari ilmu, cari jalannya, berdoa, isti'azah, minta perlindungan daripada syaitan, sebab ini menggambarkan kita yang sebenar saat kita salat. Ya, hanya Allah yang tahu siapa kita yang sebenar. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sebab tu kalau kita tengok, Sayyidatina Aisyah sebut Rasulullah SAW, ya, kalau nak solat, ya, Nabi dah macam tak kenal dah dengan orang di kelilingnya. Kerana macam tu sekali jiwa raga Nabi SAW tu diberikan tumpuan untuk menghadap Allah Azza wa Jalla. Sesuatu yang jauh sangat beza dengan kita lah. Ya, tak mungkin kita tak kenal siapa keliling kita, kan, ya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, bila sebut tentang solat ni, sikit sebanyak sebenarnya zaman sains dan teknologi ni banyak sangat membantu sebenarnya, Yati, untuk menambahkan keyakinan kita dan keimanan kita. Ya, dan memang hebatlah bagi sahabat-sahabat Nabi, para salafus soleh dulu, ya, walaupun terbatas, ya, dari sudut pengetahuan sains dan teknologi pada ketika itu, ya, untuk mengetahui sesuatu yang maknanya di angkasa lepas, ya, dan sebagainya lah, benda yang tak nampak dengan mata zahir lah. Tapi mereka punya keimanan tu memang dahsyat lah, ya. Ustazah nak compare kita sekarang, padahal kita duduk zaman sains dan teknologi. Ustazah bagi contoh macam ni lah, Yati, ya, mudah bahasanya. Ketika mana Ustazah mengetahui, belajar dengan seorang kawan, dia pandai lah bab-bab sains ni, kan, ya. Dia kata, dia tunjuk gambar-gambar apa semualah kat Ustazah. Dia kata, subhanallah, saintis kaji, kan, Allah bagikan kemampuan pada saintis untuk kaji. Dia kata, kalau kita kata matahari tu besar, kan, ya, tapi ada lagi 4 ke 5 lagi yang lebih besar daripada matahari, dia cakap. Setakat yang saintis boleh kaji lah, ya, di sisi Allah tak tahulah berapa banyak yang lebih besar. Dia kata kalau yang paling besar yang ditemui tu, sekiranya kita kita naik pesawat, katalah satu pesawat tu kita suruh dia pusing planet yang paling besar tu dengan kelajuan 900 km sejam, maka untuk dia menghabiskan bulatan pusingan tu, dia memerlukan 1100 tahun. Allah Akbar. Dengan kelajuan 900 km sejam. Kan bila sebut angka-angka tu kita dapat bayang, kan. Jadi bila dengar tu kita tu cakap subhanallah. Bila solat tu angkat takbir tu, Allahu Akbar, terasa Allah Maha Besar dan kita sangat kerdil. Baru nak bandingkan dengan ciptaan Allah yang katanya kelilingnya tu 1100 tahun dengan pesawat 900 km sejam. Baru nak habis pusing keliling baru. Ya Tuhan,
Ya, kemudian macam mana pula lepas pada yang bila dah tak ada graviti ni kan, atmosfera ni, maknanya tak boleh lagi diukur dengan kilometer dah. Sebab terlalu amat luas dia kena diukur dengan kelajuan cahaya. Subhanallah, subhanallah. Bila kita sebut subhana rabbiyal a'la wa bihamdih, dapat sikit-sikit bayangan, subhanallah, betapa tingginya Engkau ya Allah, cakrawala yang kau ciptakan. Saya nak menggambarkan sebenarnya cantik sains teknologi ni juga ni zaman kita sekarang ni. Kelebihan kita ada. Guru-guru sains tolonglah kembang-kembangkan ni dekat anak-anak murid. Sebab subhanallah, ustazah jadi macam bila tahu ya Allah, dulu dah belajar tapi lupa kan ya. Masa belajar dulu kita betul-betul ingat sains tu pelajaran sains lah. Tapi hari ni kita tengok semua tu untuk kaitkan dengan Allah. Termasuk yang bumi kita ni, Yati. Yang lapisan-lapisan tanah ni kan, rupanya bawah sekali tu sangat panas. Kalau tak silap yang Ustaz baca tu 12,000 darjah Celsius ke 27,000 darjah Celsius, macam tu lah. Maknanya teramat panas. Mustahil kalau kita letak atas tu kita jadi cair. Kemudian Allah datangkan lapisan kedua. Banyak juga. 12,000 darjah Celsius ke 19,000. Saya pun tak ingat. Tapi memang ribu darjah Celsius. Cair. Datang lapisan ketiga. Banyak juga. Ribu-ribu darjah Celsius. Mustahil manusia boleh hidup. Tumbuhan, pokok, kau benda. Tapi dalam Quran sebut, kami jadikan hamparan permaidani di bumi untuk manusia hidup dengan tenang dan nyaman. Saintis pergi kaji. Memang betul. 3 lapisan yang terbawah takkan boleh manusia hidup. Tapi kemudian lepas 3 lapisan tu, ada Allah datangkan satu bahagian yang jadi perantara, di mana di atasnya memang saintis pun sebut ibarat macam hamparan permaidani yang berbeza dengan 3 yang di bawah. Di mana yang di atas ini suasananya tak panas sangat, sesuai untuk manusia hidup, sesuai untuk binatang, sesuai untuk tumbuhan. Saintis guna ayat yang sama, namanya macam dibentangkan permaidani. Padahal itulah juga yang telah disebut oleh Allah awal. Semasa turunnya wahyu, kami hamparkan hamparan macam permaidani lah kita kira atas bumi ni, supaya sesuai untuk manusia hidup dengan selesa. Benda-benda tu yang dikaji tu, ya Allah, kita pun boleh bayangkan, subhanallah, ya hebatnya Allah. Inilah yang bila kita berdiri untuk menunaikan solat, kita benar-benar dapat merasakan, yang menambah keimanan, keyakinan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Yang penting tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ialah ustazah nak cakap benda-benda saintifik ni pun terbatas juga pengetahuan ustazah, tapi ada niat nak belajar lagi ni, ya, supaya apa, supaya Allah biar bila kita ibadah ni terasa ni, ya Allah, kerdilnya kita, maha hebatnya Engkau ya Allah. Aku nak kaji pun tak larat yang kata nak buat kan, ya, subhanallah. Yang penting tuan-tuan dan puan-puan sekalian, inilah dia kebiasaan yang sangat berharga. Kita laluinya setiap hari, tapi kadang-kadang ia hanya menjadi sesuatu yang seolah-olah kita tak menghargai pun ya masa-masa tersebut. Sedangkan insya-Allah kalau keempat-empat masa ini kita berikan tumpuan, pengurusan yang baik, cari jalan untuk mempersembahkan yang terbaik kepada Allah, insya-Allah yang lain-lain semuanya tinggal menunggu saja. Ya, kurniaan-kurniaan Allah, Allah nak angkat darjat ke, Allah nak bagi itu ini ke, insya-Allah. Maka biarlah bermula daripada 4 perkara ini, ya, untuk kita, pasangan kita dan juga seluruh ahli keluarga kita, insya-Allah. Itu setakat itu sajalah perkongsian ustazah pada hari ini, ya. Mudah-mudahan ya Allah mengganjari dan memberkatilah pertemuan kita secara di ruang udara pada hari ini. Ya, dan mudah-mudahan Allah mengampunkan dosa-dosa kita semua. Wallahu a'lam. Insya-Allah. Itu dia 4 perkara yang kalau dinisbahkan pun ustazah tak sampai 1/4 daripada hari kita pun ustazah, ya. Masya-Allah. Ya, betul. Masya-Allah. Dan bagaimana yang ustazah tanya tadi, kita kena tanya kita ni hamba kepada siapa. InsyaAllah semoga itu juga jadikan titik tolak untuk kita audit diri kita sendiri, dan kita dapat lebih menghargai 4 sesi keemasan dalam kehidupan kita ini, insyaAllah. Masya-Allah. Terima kasih banyak ustazah, insyaAllah di atas masa yang agak terbatas untuk kita. InsyaAllah di lain kesempatan kita akan bincangkan dengan lebih mendalam lagi macam-macam lagi perkara ustazah, ya, untuk kita membina usrati, untuk diri sendiri dan juga keluarga kita, untuk apa, sama-sama nak membina kebaikan dunia dan juga akhirat, insyaAllah. Terima kasih banyak ustazah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.